Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-153 surah Al-An'am, masih lagi dalam juzuk yang ke-8 dalam Quran, muka surah 149. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 153 surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah kamu. Wa la tattabi'us subula, maka janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum 'an sabili, yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada firman ini, pada ayat ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerintahkan umat Islam untuk hidup dalam berjamaah, dan telah disepakati oleh seluruh ulama kita, hidup berjamaah itu adalah sebuah kefarduan. Bukan sekadar solat itu fardu 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan itu fardu, akan tetapi kefarduan juga meliputi al-jamaah, jama'atul muslimin, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kamu berpegang teguh, yakni kamu semua berpegang teguh dengan agama Islam. Itu disebut sebagai tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi, wa'tasimu, berpegang teguh dengan tali Allah, maksud Islam. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Pecah di sini adalah keluar daripada fitrah yang sepatutnya. Pemikiran kita kembali landasannya kepada pemikiran yang diaturkan oleh Allah kepada kita, dan jangan keluar daripada peraturan itu. Seperti mana dia sudah aqidatul Islam, kembali daripada ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Semua para nabi, semua para rasul menyuruh umatnya dengan kaedah usul ayat ini. Bahkan kata ulama, ini adalah usul ni ayat tentang dakwatul Islamiyah. Maknanya kita membawa manusia kembali kepada Allah, tidak kembali kepada kita, tidak kembali kepada apa-apa landasan sekalipun, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul atas nama agama Islam saja.
Oleh kerana itu hanya agama Islam saja adalah agama yang lurus, agama yang kita perlu bawa sampai masuk dalam hati, dalam jiwa, dalam pemikiran kita. Walaupun mungkin kita belajar agama-agama yang lain, seperti mana agama Hindu ke, agama Kristian ke, Yahudi ke, macam-macam agama dalam dunia ini, tapi jangan sampai masuk dalam hati. Hanya sekadar belajar saja. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita sesuatu yang jangan, ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah akidah, maka dilarang jangan sampai masuk dalam pemikiran dan juga jiwa ataupun hati kita. Tidak perlu. Tetapi apabila dikaitkan dengan hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu saja yang kena bawa masuk dalam pemikiran kita, jiwa kita dan hati kita. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berselisih pendapat, sehingga dengan perselisihan itu mewujudkan permusuhan ataupun hasad dengki sesama kita. Sedangkan agama kita landasannya satu, Islam. Tidak ada landasan yang lain. Akidah kita hanya menyembah Allah. Rujukan kita Al-Quran dan juga Sunnah. Lalu bagaimana mungkin disebabkan hanya perselisihan pendapat maka menyebabkan seseorang itu mengkafirkan seseorang yang lain? Lainlah memang perselisihan itu memang ada kaitan dengan akidah dari Islam, ya, atau fatwa ulama. Tapi kalau sekiranya tidak sampai demikian, maka jangan sampai mengkafirkan. Kerana kita berakidah Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang-orang walaupun mengkafirkan kita. Itu pada kaedah kita. Kita tidak mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita. Itu akidah Sunnah wal Jamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita kebinasaan umat-umat yang terdahulu tidak lain disebabkan mereka telah berpecah daripada landasan dan jalan yang sebenarnya. Setiap jalan itu ada para nabi, ada para rasul yang membimbing kaum dan umatnya. Akan tetapi apabila kaum atau umat itu keluar daripada landasan tersebut, maka mereka akan hidup dalam keadaan fi tughyanin ya'maun, terumbang-ambing. Bila dalam keadaan terumbang-ambing, maka mudah bagi mereka membina jalan-jalan yang lain sehingga mereka mengikutnya. Apabila mereka mengikutnya, maka menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang sesat, sehingga mereka keluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kita lihat semua para nabi, para rasul, Islam agamanya membawa manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tak kala mana di tengah-tengah kehidupan para nabi, para rasul, ada saja mereka yang syirikkan Allah, maka tidak lain itulah yang berlaku atas setiap kaum, setiap umat. Bahkan tanda seorang rasul itu tidak lain adalah mereka kaum atau umat yang pasti mendustakan dia. Islam yang dibawa oleh para nabi, para rasul, mesti ada yang didustai oleh kaumnya sendiri. Itu membuktikan dia seorang nabi, dia juga seorang rasul. Sebab Ibn Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beriman, ada juga orang yang kufur terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Islam juga disebut sebagai as-siratul mustaqim, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan sewaktu kita membacanya, kita sedang berada di atas landasan jalan yang lurus itu. Itulah Islam. Lalu ditakwilkan oleh ulama Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kita untuk membacanya, ihdinas siratal mustaqim, iaitulah maksudnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mati, melainkan mati hanya ke atas landasan Islam saja. Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata bahawasanya satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk dengan para sahabat. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan yang lurus, satu garisan yang lurus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah buat lagi satu garisan di kanan daripada jalan yang atau garisan yang pertama. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga buat garisan lagi bersebelahan daripada garisan yang pertama. Mana ada kanan dan juga kiri daripada garisan yang pertama yang digaris oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, yang kanan ini, yang kiri ini jalan lain. Ini bukan jalan Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan ini tiada lain, iaitulah satu jalan yang mana pasti terdapatnya syaitan yang akan menyuruhkan manusia agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan yang pertama itu tidak ada syaitannya, kerana Nabi menisbahkan jalan ini kepada Allah. Ini jalan Allah. Mana atas jalan Islam tidak ada syaitannya, tapi jalan selain pada jalan Islam adanya syaitan, kata Rasulullah, yang menyuruh manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah menggaris 3 garisan tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah salah satu daripada cara Nabi sallallahu alaihi itu terdapatnya 2 buah tembok, yang mana kedua buah tembok itu banyak pintu-pintu yang terbuka, ada juga pintu yang tertutup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pintu jalan yang dalam keadaan pintu jalan yang terbuka itu akan menyeru manusia, hai manusia, marilah kamu semua masuk ke dalam jalan yang lurus ini, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maknanya keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Rasulullah, di atas penyuruh itu, di atas jalan itu, maka ada seseorang yang hendak membuka salah satu daripada pintu-pintu yang masih tertutup di dinding-dinding itu, kata, ataupun di tembok-tembok itu, kata Rasulullah. Lalu juru itu pun menyatakan, hai, jangan kamu membukanya, kamu akan celaka kalau sekiranya membukanya. Sekiranya kamu membukanya, pasti kamu akan masuk ke dalam neraka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan tersebut adalah perumpamaan kepada Islam, sedangkan kedua tembok itu adalah perumpamaan kepada batasan-batasan Allah, dan pintu-pintu yang terbuka itu perumpamaan hal-hal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juru penyuruh itu adalah pintu, adalah yang berada di pintu itu tidak lain melainkan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Sedangkan yang menjadi juru penyuruhnya di atas jalan itu adalah nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala campakkan, masukkan dalam hati seorang Islam. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu mengikutinya. Maksud mengikutinya ini kembali balik pada sirati mustaqiman, maksud adalah siratul mustaqim, iaitu adalah Islam. Ini adalah dalil bahawasanya dalam kehidupan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti sesuatu yang membawa kepada kekufuran, kesyirikan, ataupun sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Pada kalimat as-subul di sini jamak,
Dia bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Tapi berkaitan dengan Islam Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sebut dengan banyak jalan, kerana Islam satu jalan saja. Qawaid pada kaedah Islam hanya satu jalan. Tapi selain daripada Islam, Allah kata banyak-banyak jalan. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bahawasanya di atas dunia ini jalan yang menyesatkan manusia jauh lebih banyak daripada jalan yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan Islam adalah jalan membawa manusia keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya iman, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jadi bila seseorang telah berada di atas jalan yang lurus itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pelindung buat dia. Allah Subhanahu Wa Taala wali, dialah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan mereka daripada kegelapan, maksudnya kekafiran, kekufuran, kesyirikan, menuju kepada cahaya iman. Manakala bagi orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan. Itu taghut yang mengeluarkan mereka pada cahaya iman kepada kegelapan, iaitu kekufuran. Mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah di antara kamu yang mahu berbai'ah, makna berjanji setia kepadaku untuk berpegang teguh kepada 3 ayat ini? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membacakan akan beberapa ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, antaranya pada ayat yang ke-151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a, sampai akhir daripada ayat itu. Seperti mana firman Allah pada ayat yang ke-151, katakanlah olehmu ya Muhammad, marilah aku bacakan kepada kamu apa yang telah diharamkan Allah kepada kamu. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula kepada kamu adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, jangan membunuh anak-anak kamu kerana kemiskinan ataupun takut jatuh miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, kepada anak-anak tadi. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, sama ada terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang faham dalam agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia membacakan lagi beberapa ayat. Hanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan ketiganya, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang mengurangi sesuatu daripadanya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan musibahnya di dunia, maka hal itu adalah hukumannya. Barang siapa yang menangguhkannya, maka barang siapa dia ditangguhkannya, maka akan dibalasi di akhirat. Maka urusannya juga terserah kepada Allah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikannya. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkannya ataupun mengampunkannya. Dia kata ulama-ulama kita yang dimasukkan pada 3 ayat ini adalah ayat 151, ayat 152
Sehingga ayat yang ke-153 yang sedang kita pelajari pada tafsirannya, seperti mana pada ayat ke-152 kata Allah, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, maknanya mengambilnya, membelanjakan dengan cara yang tidak kena, tidak sedari dengan aturan syarak, kecuali dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sehinggalah mereka itu, itulah anak-anak yatim tadi, telah berakal sampai berusia dewasa. Wa awful kaila wal mizan bil qist, dan sempurnakan kesukatan dan juga timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kamu berbicaralah dengan sejujur-jujurnya, walaupun dia adalah ahli kerabatmu. Wa bi'ahdillahi awfu, dan penuhilah janji Allah kepada kamu. Zalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Dan demikian itu dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kamu agar kamu mengambil peringatan. Sehingga sambung pada ayat yang difirman oleh Allah, fattabi'uhu, maka ikutilah Islam. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi, dan jangan kamu mengikuti banyak jalan-jalan yang menyebabkan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Islam. An sabilihi, satu jalan, tidak daripada an subulih, daripada banyak jalan-jalan. Ini menunjukkan Islam hanya satu jalan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu agar kamu jadi orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada ayat ini kata Rasul tadi, barang siapa yang mahu berbaiat, maka dia mestilah berbaiat atas ketiga ayat ini. Menunjukkan bahawa orang kafir tidak boleh berbaiat sebagaimana dia hidup dengan kekafiran, dan seorang kafir tidak boleh berbaiat dengan orang Islam. Disebabkan baiat itu tidak sah kerana kekafiran. Mengapa agaknya? Kerana mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah. Pada surat perjanjian itu tidak sah selagi mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahnya baiat terhadap umat Islam, sesama Islam, tidaklah melainkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedia melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pada malam ini kita tafsiran kita cukup pada ayat ke-153. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.